Boleh? Saya mohon nanti kalau ada soalan di hujung biar saya habiskan dulu. Takut saya kalau saya jawab soalan sekarang terbabas banyak ni. Boleh? Baik, kemudian kita berpindah kepada dari abad 19 kepada abad ke-20. Perlahan-lahan platform yang disediakan pada abad ke-19 itu dengan berkembangnya negeri-negeri Selat, kemudian negeri Melayu Bersekutu, berlaku satu lagi gelombang iaitu kemunculan kaum muda. Kemunculan kaum muda, okey. Baik. Kaum muda ini muncul pada awal abad ke-20. Di sinilah berlakunya satu pertentangan antara yang paling penting dalam sejarah kita, sejarah Melayu, sejarah alam Melayu, sejarah Malaysia ini, kaum muda. Sebenarnya kaum muda modelnya juga berlaku di Indonesia juga. Pertentangan yang kurang lebih sama tetapi disebut sebagai lainlah di sana. Kaum muda, kaum tua di sana antara sama macam gelaran Wahabi apa semua itu berlaku di dua-dua negara. Contohnya ketika sana Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah berkembang pada tahun 1912 di bawah Kiai Ahmad Dahlan. Pada abad awal penghujung abad ke-19 dan abad ke-20 itu, awal abad ke-20, fenomena yang sama berlaku. Seperti mana yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya Ayahku kan. Dalam bukunya Ayahku menceritakan tentang pengalaman Haji Karim Amrullah yang berkelana di negeri Melayu kan, di negeri Melayu di Perak, di Johor, menyatakan bahawa berlakunya tuduhan-tuduhan sebegitu, berlakunya label-label sebegitu untuk apa? Merendah-rendahkan cobaan yang dibawa oleh kaum muda ni. Kalau kita baca buku sejarah lah, sejarah yang objektif, buku sejarah yang objektif yang ditulis oleh para sarjana, tanpa buku sejarah yang objektif ni dia tulis tanpa emosi. Itu beza sejarah dengan buku popular. Buku popular dia boleh menulis sejarah tetapi kadang-kadang dia selit. Dia terselit dekat situ emosi, sentimen-sentimen. Manakala penulis-penulis sejarah biasanya yang memang terlatih dalam bidang sejarah dari segi falsafahnya, dari segi metodologinya, mereka menulis sejarah yang objektif mengatakan bahawa munculnya kaum muda ini ditentang kuat oleh golongan established, golongan yang memang sudah kekal, yang sudah wujud, yang ada status quo mereka. Ya, kerana contohnya dah ada institutionalized Islam. Saya dah bincang pada episod yang lepas, ada satu kuliah, saya dah bincang tentang ini bahawa label Wahabi, pertentangan antara kaum muda dan kaum tua ni, bagaimana perkembangan yang berlaku di Arab, di tanah Arab, di Jazirah Arab, kemudian berpindah ke India sebelum masuk ke tanah Melayu. Saya dah bincangkan sebelum ini. Jadi itu dah habis satu siri yang itu. So, saya ringkaskan bahawa berlakunya pertentangan itu dengan pulangnya para sarjana, para yang disebut sebagai reformis yang pulang daripada Mesir, Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Abbas Taha, bertentang dengan ulama-ulama tradisional yang sudah ada di alam Melayu pada waktu itu. Mereka bertentangan pendapat kerana mereka membawa idea baharu, antaranya ialah emansipasi wanita, kebebasan, kemudian anti kolonial. Sebab mereka pada waktu itu di Mesir terdedah dengan idea ini, membaca contohnya majalah Al-Manar di sana. Jadi Al-Manar di Mesir itu mempunyai pengaruh yang kuat. Pengaruh kuat. Jadi mereka bawa balik dalam membincangkan hal-hal berkaitan dengan kebebasan, tentang pendidikan. Kerana British waktu itu tidak memberikan pendidikan kepada anak Melayu. British tidak mempunyai satu keinginan untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Banyak dinyatakan dalam dokumen-dokumen British tentang kena berhati-hati untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Ya. Maka kaum muda tadi itu mereka menubuhkan madrasah, contohnya Mahat Ihya Syarif Gunung Semanggul, Mahat di Penang Ma'had Ihya Syarif di Gunung Semanggul. Sebelum itu di Pulau Pinang, di Glugok tu apa? Tak ingat nama dia. Mereka menubuhkan madrasah-madrasah ini berserta dengan ilmu-ilmu moden. Masa itu tidak diajar sains, tidak diajar bukan sains, ada mata pelajaran. Saya lupalah. Ada mata pelajaran lah, maksudnya bukan sahaja mata pelajaran
Arab sahaja, bukan lughah sahaja, bukan tajwid, bukannya tafsir sahaja. Mereka menambah selain daripada subjek-subjek ini, menambah subjek-subjek lain. Belajar sejarah British, kan, sejarah kebangkitan, contohnya bangsa. Banyak yang mereka implementasikan bawa itu daripada idea-idea daripada Al-Manar, misalnya, di madrasah-madrasah ini. Baik. British tidak mempunyai keinginan untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Kenapa? Kerana ini satu Al-Masyhur tu. Terima kasih, Farid. Ada satu dokumen saya bacakan di sini yang mengatakan bahawa awak boleh mengajar orang Melayu awak itu supaya mereka tinggal terus di sawah padi dan supaya mereka tidak hilang kemahiran dan kesenian dalam kerja-kerja menangkap ikan dan kerja-kerja hutan. Ajarkan mereka supaya memuliakan kerja buruh, supaya tidak semua mereka menjadi kerani. Dan saya yakin awak tidak akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di India akibat pelajaran yang berlebihan. Sebab itu saya kata, sejarah kita di tanah Melayu, di alam Melayu ini berkait rapat dengan apa yang berlaku di India, dengan apa yang berlaku di Arab Saudi itu, kan, di Jazirah Arab itu. Sebab kita dijajah oleh kuasa yang sama, oleh British menjajah India. Dan banyak polisi India ataupun Indian Penal Code, undang-undang yang di India itu dibawa dan diimplementasi di sini, di tanah Melayu. Jadi banyak perkara yang berlaku. Itu dikata pada tahun 1857 berlaku satu kebangkitan besar-besaran, bermulanya kebangkitan nasionalisme di India melalui peristiwa Dahagi di India. Disebabkan apa? Sebab antaranya ialah disebabkan kesedaran, kesepunyaan tadi, identiti yang sepunya mereka dah tu. Kemudian ada peluang pendidikan bagi orang India. Dan kemudian Gandhi misalnya. Misalnya Gandhi pada penghujung abad ke-19 mendapat pendidikan hingga pergi ke London, belajar undang-undang di London. Mereka ini semua adalah hasil daripada liberalisme pendidikan oleh British. Maka apabila datang ke tanah Melayu, British merasakan bahawa kesilapan yang sama jangan dilakukan di tanah Melayu. Itu dikata, saya yakin awak tidak akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di India akibat pelajaran yang berlebihan. Baik. Ada satu lagi yang menarik, bagaimana British sebenarnya dalam hal pendidikan mahu anak tempatan, iaitu anak bangsa, anak peribumi ini, the native, tidak mendapat akses kepada pendidikan. Sebab apa? Dia kata tujuan kerajaan bukanlah hendak mengadakan segelintir pemuda yang berpendidikan baik, tidak juga sebilangan budak yang kurang terdidik, melainkan untuk membaiki keadaan bilangan terbesar penduduk dan menjadi anak nelayan atau anak petani sebagai petani dan nelayan yang lebih cerdik daripada bapanya. Dia kata, dasar-dasar kita terhadap petani Melayu ialah memberikan mereka sebaik pelajaran yang dapat diperolehi dalam bahasa mereka. Yang paling akhir hendak kita lakukan ialah menarik keluar mereka dari kampung-kampung mereka. Faham nak maksud dah? Maksud British, dia kata, kita berikan pendidikan kepada mereka supaya mereka kekal sebagai petani dan nelayan. Dan the last thing we want to do is to pull them out from villages. Mengeluarkan mereka daripada kampung. Apa maksudnya mengeluarkan mereka daripada kampung? Menarik keluar. Maksud kalau menarik keluar daripada kampung, maksudnya masuk ke bandar lah. Terlibat dalam aktiviti ekonomi, komersial. That is the last thing we want to do. Ini yang direkodkan dalam file Federated Malay States. Direkodkan dalam Federated Malay States. Jadi British sebenarnya, walaupun ada pegawai-pegawai yang contohnya kemudiannya O.T. Dasek, kan? O.T. Dasek yang menjadi pengetua pertama di SITC, Sultan Idris Training College, tempat saya lah hari ni, Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang pernah menjadi satu tapak kebangkitan, satu tapak nukleus kebangkitan nasionalisme Melayu yang sangat penting. Bukan sahaja di tanah Melayu, tapi alam Melayu itu termasuklah Indonesia dan Brunei secara umumnya. Itu di UPSI. Alhamdulillah, hari ini saya juga dari UPSI. Dulunya hampir 100 tahun yang dulu, itulah tapaknya kebangkitan nasionalisme. Di situ O.T. Dasek yang menjadi pengetua pertama, beliau ini dikenali sebagai orang yang agak cenderung kepada orang Melayu yang mahu
cakna kepada nasib orang Melayu, mengatakan bahawa mana dia penganjur dalam sebuah kampung Melayu yang mahu membantu bangsanya seperti lain-lain bangsa di serata dunia. Tidakkah ada seorang anak Melayu yang mahu berkata, mari kita bermuafakat membina sebuah kedai bangsa kita sendiri dan jangan pergi ke kedai bangsa lain. Nah, ini adalah konteks zaman. Konteks zaman. Maksud, seruan. Dasek kata, mana orang Melayu ni? Yang nak mengatakan bahawa nak berhenti membeli di kedai orang lain. Buka. Ini tanah kita dan kita buka kedai sendiri. Itu yang Oti Dasek cakap ni. Ya? Pada zaman itu, pada waktu itu. So, ini berlaku tahun 1920-an. Tahun 1920-an. Ya? Pada waktu awal-awal SITC dibuka. Baik. Satu lagi ya, dengan kemunculan, kembali kepada tadi, kaum muda awal abad ke-20 ya, tahun-tahun 1900. Okey ke? Setakat ni? Boleh